Aku kan kalau cerita-cerita berat macam ni memang perlukan satu mood yang sesuai untuk aku tengok ah. Kalau kau nak tahu cerita The Queen's Gambit ni dah keluar lebih kurang 2 minggu yang lepas. Aku dah tahu cerita ni viral, tapi aku ambil masa sikit lah. Bukan apa, sebab kalau aku jam terus tengok cerita ni, aku takut aku punya mood tak align dengan cerita tu tau. That's why aku perlukan satu masa yang cantik, satu masa yang sesuai, betul-betul align dengan mood aku, baru aku boleh enjoy cerita ni lah. Itu pendapat aku lah. Ada setengah orang boleh je selamba jam kan, tapi bagi aku tak boleh lah, sebab aku pernah kena dulu. Bila mood aku dengan cerita tu tak kena, padahal cerita tu bagus, aku bagi grade tak bagus kan. So aku tak nak benda-benda macam tu terjadi lagi lah. Sebab bukan apa, ini semua adalah tentang experience yang pertama. Kalau kita first experience kita dah suka benda tu, memang benda tu akan terpahat dekat hati kita lah. Okay? Apa kata kita review siri TV The Queen's Gambit? Kau dah ready? Jom! The Queen's Gambit. The Queen's Gambit ni adalah sebuah mini series sebanyak 7 episod yang diterbitkan oleh Netflix. Siri ini diarahkan oleh Scott Frank yang dibintangi oleh Anya Taylor-Joy. Anya Taylor-Joy ni, untuk pengetahuan korang, aku dah lama perasan tentang pelakon ni lah. Filem yang pertama yang membuatkan aku memberi perhatian kepada pelakon ni adalah cerita Split. Ingat tak cerita Split? Lakonan James McAvoy, arahan M. Night Shyamalan, yang pasal satu orang ada 10 personality yang berbeza tu. Masa tu aku tengok Anya Taylor-Joy memang melakukan watak dia dengan cukup cemerlang. Aku pernah terfikir bahawa pelakon ni dia ada future yang cukup bagus lah. Tapi filem-filem dia bila aku check tak banyak filem pula Okey, dan aku nampak dia ni agak memilih skrip lah. Dan dia pun usia dia masih muda lagi, dalam sekitar 24 tahun macam tu. Siri ni mengisahkan tentang seorang karakter perempuan. Dia ni adalah prodigy chess, okey, yang bernama Beth Harmon. Beth Harmon ni adalah seorang anak yatim piatu yang dibesarkan dalam sebuah asrama anak yatim lah. Dalam permulaan cerita ni kita boleh lihat bahawa ibu Beth Harmon ni telah mati lah, kemalangan jalan raya lah. Tapi Beth Harmon yang ketika tu masih kecil, dia tidak ada apa-apa kerjaan yang major lah. Beth Harmon ni adalah prodigy chess. Okey, dia bermula bermain chess dalam sekitar 9 tahun. Dan dia memiliki satu kebolehan yang luar biasa tau, iaitu kelebihan photographic memory. Ada jenis orang yang memiliki kebolehan macam ni. Okey, apabila dia tengok satu benda tu ataupun satu suasana tu, dia akan terus ingat secara detail tentang suasana tu, ibarat macam kita ambil gambar lah. Okay, dalam masa yang sama, asrama tu dia berikan satu pil tau. Pil ni lebih kurang macam pil hayal lah. Dan tujuan dia mungkin untuk kita bagi menenangkan budak-budak anak yatim ni kan. Tujuan dia untuk mudah kontrol budak-budak ni lah. Tetapi watak Beth Harmon ni, dia menggunakan pil ni untuk dia macam berhalusinasi lah. Permulaan ni kita boleh tengok dia belajar chess dengan satu pakcik janitor tu tau. Mula-mula pakcik tu tak nak ajar dia tau. Dia kata permainan ni bukan untuk budak-budak perempuan lah. Tetapi disebabkan kebolehan Beth Harmon ni, okey, dia boleh memorize setiap piece chess tu dengan betul-betul cepat dan berkesan tau. Dan dia faham bergerakan setiap chess tu lah. Maksudnya pawn macam mana, kuda macam mana, queen macam mana, bishop macam mana. Dia memang sekali tengok dia dah cepat hafal lah. Ini menyebabkan pakcik janitor yang bernama Mr. Scheibel tu ajar permainan chess ni secara detail kepada Beth Harmon ni lah. Untuk pengetahuan korang lah, aku bukan seorang pemain chess yang baik lah. Okay, tapi aku pernah main chess ni dan aku faham selok-belok tentang chess. First game yang aku main ketika aku berusia 10 tahun macam tu. So bila kita tengok tentang chess ni, rata-rata ramai orang lah boleh cakap permainan dia memang boring. Ada satu permainan chess ni boleh mengambil masa kadang-kadang sampai 5 jam, 6 jam, memang panjang lah. Apa yang terfikir dalam fikiran aku ni, boleh ke tu permainan yang boleh dikatakan boring untuk orang yang kita regular minded macam biasa ni, tengok apalah dia orang ni mainan sampai berjam-jam kan. Tetapi dia orang nak bawa permainan tu dalam bentuk penceritaan tau. Itulah yang menyebabkan aku rasa mula-mula boleh ke benda ni boleh jadi menarik kan. Tetapi cerita ni berjaya membuat olahan dengan cukup bagus lah. Ini membuatkan aku rasa betul-betul terperanjat, betul-betul kagum dengan production diorang ni. First kali aku nak bagi pujian kepada lakonan Anya Taylor-Joy ni. Wow, lakonan dia dalam siri ni memang betul-betul hebat lah. Dia berjaya menjadi tunjang yang membawa siri ni dengan cukup berkesan. Dia mungkin adalah, kalau kita tengok kelebihan Anya Taylor-Joy ni, selain daripada muka dia yang sharp, dia memiliki wajah dengan tenungan yang amat tajam. Kelebihan dia, of course, mata dia besar. Untuk orang yang memiliki IQ yang agak tinggi, sometimes karakteristik dia memang agak berbeza.
Antara kelebihan dalam cerita ini, first kali adalah dia punya character development dia. So, korang pun memang kalau siapa yang pernah follow aku punya review-review lepas, macam cerita Mulan, okay, banyak cerita lah yang aku selalu komplain tentang watak Mary Sue ni. Aku tengok ni, tolonglah janganlah karakter ni Mary Sue kan. Rupa-rupanya saran aku tidak lah. Apa yang dimasukkan dengan karakter development dia ni bermula dengan kita tengok first, walaupun dia bijak tetapi dia naif tau. Disebabkan dia punya naivety tu, sometimes decision making dia salah lah. So dia memang dianggap chess player ni memang taklah berapa hebat lah. Dia memang confident level dia memang tinggi lah. Apabila ibu angkat dia tanya, kalau kita pergi satu competition ni confirm boleh menang lah. Dia memang cakap selamba je dia boleh menang. Tetapi bila dia mendapat kekalahan yang pertama tu betul-betul memberi impact kepada diri dia. Dan kekalahan pertama ni lah menyebabkan bahawa karakter dia ni grow daripada seorang yang kurang matang menjadi matang. Dalam siri ini, karakter Beth Harmon ni juga ditunjukkan mempunyai kelemahan seperti masalah ketagihan pil tau. Okey, kebetulan pula ibu angkat dia ni adalah seorang yang kuat minum lah. Secara tak langsung dia pun terpengaruh dengan habit ibu angkat dia tu lah. Karakter development boleh kita lihat juga dengan beberapa watak-watak sokongan dia lah. Contohnya seperti ibu angkat dia sendiri, watak Benny. Aku suka betul watak Benny kau tahu. So kalau aku perasan Benny ni dia sebelum ni dia pernah berlakon dalam cerita The Maze Runner. Betul tak watak mamat ni kan? Pada pendapat aku watak Benny ni dengan cara dia pakai topi macam tu kan, bawa pisau, dia ni seolah-olah macam Indiana Jones dalam permainan chess kau tahu tak? Benny punya watak pun actually berkembang daripada mula-mula dia berjumpa dengan Beth Harmon sampai masa dia dekat tournament final tu lah. Sama juga dengan karakter Harry Beltic, lakonan Dudley. Dudley tu bukan nama dia betul, tapi Dudley ni dalam cerita Harry Potter, betul tak? Watak Harry Beltic ni pun dia berkembang sekali dengan perjalanan cerita dia. Satu lagi saya suka dengan karakter Jolene, iaitu seorang perempuan negro dalam rumah anak yatim tu. So karakter ni pun antara karakter yang cukup bagus lah. Selain pada tu, tak silap saya ada satu lagi karakter kembar dua orang lelaki ni. Okay, karakter ni pun best. Jadi rata-rata karakter-karakter yang saya sebutkan tadi lah antara karakter yang menjadi faktor perkembangan watak utama yang menyokong kepada kembangan watak Beth Harmon ni. Satu penulisan yang cukup baik. Yang benda yang paling saya suka sekali adalah dia punya sinematografi dia. Wow! Perkataan yang paling sesuai yang saya boleh cakap dalam sinematografi dia adalah elegant. Dia punya sinematografi dia, ya Allah. Okey, cara dia placement kamera, okey, cara dia main dengan lighting, cara ketika dia dalam pertandingan chess tu, cara dia gambarkan ketika Beth ni tengah pandang kat ceiling tu, okey. Kau kena tengok sendiri lah. Masa dia placement board chess tu dekat ceiling, okey. Lepas tu dia punya piece chess tu yang dia turun ke bawah terbalik macam tu tau. So cara digambarkan kan, dia punya pertukaran sini, ni gerakan sini tak jadi, gerakan ni tak jadi, gerakan ni tak jadi. Betul-betul membuatkan kita sendiri pun bila kita tengok kita rasa macam excited kau tahu tak. Setiap shot dia memang shot yang ada makna, bukannya babak tu babak yang kata apa tak ada meaning. Okey, lepas tu lighting dia tu bukan kata apa lighting, kenapa nak kena letak lampu macam ni, kenapa mesti macam ni, tak. Setiap benda tu sesuai dengan suasana mood, scenery yang dia cuba nak sampaikan kepada kita. Aku cakap terus terang, cerita ni aku tak nampak apa-apa momen yang boring tau. Setiap episod aku tak rasa boring langsung. Aku tak rasa satu momen yang aku rasa macam aku nak skip, aku nak forward, langsung tak ada. Betul-betul best lah. Jadi, untuk siri The Queen's Gambit ini, saya berikan A+. So kenapa saya bagi A+ dekat siri ni? Yang pertama, siri ni berjaya mengolahkan satu game, kalau kita tengok tu boring, menjadi satu game yang betul-betul best. Tak kisahlah siapa mana-mana audien lah. Audien yang pemain chess ke, audien yang bukan pemain chess ke, audien yang simple minded ke, simple thinking ke. Aku jamin bila kau tengok cerita ni, korang akan enjoy tengok cerita ni kan. Korang dah tengok ke cerita Queen Gambit ni? Apa momen yang paling best yang korang suka dalam cerita ni? Korang boleh tulis komen kat bawah. Okey, macam biasa nanti aku akan join, kita bincang sama-sama. So jadi jangan lupa follow ZTV Malaysia, tekan butang like, subscribe dan paling penting sekali loceng notification tu. Korang memang terbaik. Okey, kita jumpa lagi di video ulasan filem di ZTV di masa akan datang. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Yeah!